Ketua UMNO bahagian Tasik Gelugur Datuk Omar Abdul Hamid menyeru agar semua ahli UMNO lebih aktif menangkis fitnah dari pembangkang dan memainkan peranan aktif sebagai benteng perjuangan parti. Beliau menekankan kepentingan jentera perangan untuk sentiasa bersiap sedia dengan fakta yang tepat dan menggunakan pendekatan baru bagi menghadapi tomahan pembangkang. Datuk Omar berkata demikian dalam program Jelajah Perangan UMNO di Dewan UMNO bahagian Tasik Gelugur yang dihadiri oleh Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO Datuk Muhammad Rafiq Ali Hassan dan Ketua Perangan UMNO Pulau Pinang Datuk Muhammad Nur Ahmad. Jelajah perangan ini adalah siri ke-29 yang bertujuan memperkukuh komunikasi di kalangan ahli UMNO. Menurut beliau, jika ahli parti lambat menjawab tomahan pembangkang, persepsi negatif terhadap UMNO akan semakin sukar diperbetulkan. Omar menegaskan bahawa pembangkang sering menggunakan fitnah untuk mengelirukan rakyat dan ahli UMNO perlu segera bertindak bagi mengelakkan fitnah tersebut menjadi kepercayaan umum. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Jalani Johari berharap bahawa bajet 2025 akan memberi tumpuan kepada pemantapan ekonomi negara khususnya dalam menangani isu kos sara hidup. Beliau turut menjelaskan bahawa kestabilan politik di Malaysia memainkan peranan yang penting dalam menarik keyakinan pelabur asing untuk terus melabur. Jalani yang juga bekas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia berharap kerajaan akan terus dapat memperkukuh prasarana jalur lebar berkelajuan tinggi serta rangkaian FG terutama di kawasan pedalaman. Beliau berkata inisiatif tersebut sangat penting untuk menyokong ekonomi gig dan membolehkan rakyat memanfaatkan platform digital untuk menjana pendapatan. Beliau turut menyeru kerajaan untuk menaik taraf jaringan internet di institusi pengajian tinggi awam bagi memudahkan pelajar dalam mendapat ilmu berkaitan karier mereka selaras dengan keperluan industri yang semakin teknikal. Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Tengku Muhammad Hafiz Tengku Adnan berharap belanjawan 2025 yang akan dibentangkan dapat memberi impak positif kepada golongan muda di Malaysia. Beliau mengharapkan belanjawan ini bersifat inklusif dan memberi bantuan kepada golongan yang terjejas akibat kos sara hidup yang meningkat. Beliau yang juga pengurusi bersama Biro Ekonomi dan Usahawan Muda menekankan kepentingan sokongan kepada golongan muda dalam program latihan kemahiran dan peluang pekerjaan untuk memastikan mereka mampu bersaing dalam pasaran tenaga kerja. Beliau juga menyuruh kerajaan menyediakan lebih banyak sokongan kepada usahawan muda melalui pembiayaan, latihan dan jaringan yang lebih meluas. Beliau berharap inisiatif yang dirancang dan dibentangkan dalam belanjawan 2025 dapat direalisasikan untuk kesejahteraan golongan muda dan masa depan Malaysia. Adun Jeram Padang Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir yakin belanjawan 2025 yang diperkenalkan perbaikan struktur ekonomi yang penting demi memastikan pertumbuhan ekonomi negara lebih pesat. Beliau menyatakan bahawa belanjawan ini kritikal untuk menjamin keselamatan ekonomi dan manfaatnya dinikmati secara saksama oleh semua lapisan masyarakat termasuk pembangunan di peringkat negeri. Muhammad Zaidi menegaskan belanjawan 2025 harus memfokuskan kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif selain menangani isu pendidikan, peluang pekerjaan dan kos sara hidup. Beliau turut menekankan pentingnya reformasi ekonomi untuk mengekalkan daya saing Malaysia serta memastikan pembangunan yang sembang di seluruh negara. Untuk rekod belanjawan telah dibentangkan oleh Perdana Menteri pada pukul 4 petang tadi dan dijangka berfokus kepada tema ekonomi madani, negara makmur, rakyat sejahtera dan merupakan belanjawan ketiga di bawah kerajaan madani. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Dr. Norani Ahmad menjelaskan pentingnya kerjasama antara semua pihak untuk mengendalikan isu gelandangan secara holistik. Menurutnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang meneliti hasil kajian semakan Akta Orang-Orang Papa 1977 bagi menyusun semula mekanisme menangani gelandangan dan pengemisan. Kajian tersebut mencadangkan pendekatan baru yang lebih praktikal dalam memastikan kebajikan golongan gelandangan terjaga. Dorani turut memaklumkan bahawa RUU berkaitan isu ini sedang dipersiapkan melibatkan kerjasama antara agensi kerajaan yang terlibat. Media melaporkan statistik menunjukkan seramai 1,256 orang papa diselamatkan sehingga Jun 2024 dan pelbagai faktor seperti kemiskinan, masalah mental dan penagihan dadah dikenal pasti sebagai punca utama gelandangan.